Yang pertama Allah kata innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Bagi orang yang bertakwa itu ada syurga-syurga dan nikmat yang banyak. Kenapa dalam ayat ini jumi'atil ni'mah, jumi'atil jannah, jannatin wa na'im. Na'im satu, jannat banyak. Maka jawab dianya kerana jenis syurga tu banyak, anwa'. Dalam surah Ar-Rahman saja, surah Ar-Rahman Allah Ta'ala sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah Ta'ala tinggi darjat, dua syurga diberi. Ayat 46. Kemudian wa min dunihima jannatan. Orang yang makam rendah sikit pun ada dua syurga pula. Hadhil jinanul arba', empat jenis syurga dalam surah Ar-Rahman ni berbeza. Macam kita hari ni lah, contoh yang paling mudah sekali. Orang ni diberi anugerah rumah PPRT kita kata, kecil. Rumah banglo, penthouse. Sekarang ni ada penthouse pula, duduk atas langit tu, tingkat yang ke-30, 40 tu. Lain. Maka dalam tingkat satu orang kata jannatin, syurga tu banyak jenis. Banyak tingkatan. Wa na'im, nikmat satu kenapa dia sebut. Tidak kata wa na'im. Na'im, nikmat. Mana munasabah annal jannata wa in kanat mawdi'as surur. Surga tu tempat bergembira. Tetapi ada kalanya kita gembira boleh tengok saja, ada kala gembira kita milik. Macam kita masuk dalam kebun comel, kita pergi ke Festa Flora, comel bunga tak, selfie sana selfie sini. Nak ambil seketul satu bunga tak boleh ambil kena saman, kena tangkap awak. Dia panggil ada orang yang gembira di tempat itu. Walakin natur, dia kata natur tu dia boleh tengok je. Ada orang yang gembira dan dia boleh ambil benda tu. Macam Tuhan kata jannatin wa na'im, dan dia dapat nikmat yang begitu besar. Makna wa na'im yufid an fiya yatana'amun. Mereka boleh ambil nikmat, boleh ambil sebagaimana mereka boleh tengok. Kita kalau pergi pesta-pesta kan, pesta buah-buahan, kita boleh tengok. Tapi kalau nak makan kena beli. Dalam syurga ni boleh tengok, boleh happy, bergembira, dan boleh nikmat, boleh ambil menggunakan yatana'amun. Allahu akbar. Tengok ayat Quran ni para pelajar, setiap kalimah dia ada makna. Jannatin wa na'im. Kalau kata dalam syurga cukup dah. Tapi dak, wa na'im, kamu boleh menikmati semua yang disediakan kepada kamu dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami semua ni ahli syurga ya Rabbal alamin. Kita nak semua yang apa dijanjikan oleh Allah. Tapi ingatlah, atas dunia ni buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Faedah yang kedua dalam ayat yang kita baca ni, daripada ayat 17 sampai kepada ayat 20, tak nombor ayat lah, nak tak terjemah yang panjang. Maka ayat ini bayanu asbabit tan'im ala tertib. Allah Ta'ala nyatakan sebab menikmati itu syarat tertib. Tengok. Mula-mula dia kata fa'awwalu ma yakunu al-maskan. Tempat kita nak duduk, jannat, dalam syurga. Satu. Kemudian Tuhan kata fakihina bima atahum. Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat buah-buahan. Dengan apa ni? Kulu washrabu, makan dan minum. Makan dan minum, itu makanan. Tak kira lah buah-buahan ke apa, tapi dalam ayat ni sebut nikmat yang begitu banyak. Kemudian mari ayat muttaqiina ala sururim masfufatin. Maka diberinya perabot. Orang panggil perabot kan tak? Furus wal busut. Permaidani, hamparan-hamparan, katil tempat kita duduk bersandar. Yang keempat, wa zawwajnahum bihurin 'ain.
kemudian kami berikan pasangan kamu bidadari. Kata di ulama tadabbur, Ar-Razi kata, fahadhihi umurun arba'atun, ini 4 nikmat zakarahallahu ala tertib, susunan, tempat, apa lagi, menu, lagi perabot, lagi pasangan. Kita ni kalau duduk sore makan tak sedap juga. Allahu Akbar. Sekali-sekala isteri balik kampung contohnya, pergi mesyuarat ke, pergi kerja ke, nak boleh ke dia balik juga berasa letih makan sore, tak apa lalu. Jadi ini nak, bila Allah Ta'ala bagi semua ni ada pasangan pula, lengkap. Wa zakara fi kulli wahidin minha ma yadullu ala kamalihi. Allah, kalau nak tengoknya baik, banyak lagi ni, tapi kita nak ringkas dalam masa kita tak ada cerita bab syurga ni, titik idea kita. Tapi siapa tanya bab nak semaya, nak ibadat, sakit pinggang pula lah. Dengar nikmat syurga untuk menguatkan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana pula kita nak faham ayat Tuhan kata bima kuntum ta'mal, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kamu makan dengan minum dengan sebab apa yang kamu laku atas dunia. Ayat ni jelas. Orang itu masuk surga dengan sebab amalan dia. Mari hadis yang sahih, Nabi kata apa? La yadkhulu ahadum minkumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun boleh masuk surga dengan semata-mata amalan dia. Hadis ni hadis Abu Hurairah. Bila Nabi kata tak ada orang masuk surga dengan sebab semata-mata amalan, ada sahabat yang mencela, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah sendiri tak ada masuk syurga dengan sebab amalan. Nabi kata wala ana, aku pun tak boleh masuk syurga illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah. Jadi macam mana kita nak faham antara ayat ini dengan hadis? Jadi jawab ulama kata wala mu'aradah bainan nassaini, tidak ada percanggahan antara dua sahih ini. Sebab orang tak boleh masuk syurga dengan sebab semaya saja, dengan sebab sedekah saja. Tapi kita masuk syurga dengan sebab limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Satu, bila masuk dalam syurga, syurga tu bertingkat. Orang yang ibadatnya kurang duduk sini, nikmat banyak dah. Tapi orang yang kuat ibadat duduk atas, nikmat dia banyak juga. Macam kita pergi package haji lah, contohlah package umrah ke lah. Saya bayar package biasa ya, duduk mana? Ujung sana. Dalam hotel, tapi makannya dia, menu dia banyak tu. Awak duduk mana? Duduk bawah jam besar tu, menara berapa puluh tingkat. Makannya dia roti saja, roti dia saja. Sini ke ujung masjid tu, kira roti je. Lorong yang kedua sayur pula. Kita pun kena istikharah dulu nak pilih nak makan hak mana. Itu perbezaan. Artinya asal orang tu boleh masuk syurga dengan sebab rahmat daripada Allah. Bila masuk dalam syurga, tingkatan yang diberi oleh Allah Ta'ala bima kuntum ta'malun, dengan amalan yang kamu buat. Amalan tinggi, tinggi dia punya tingkat. Jelas ayat itu. Maka kata ulama, amal hadis yang Nabi kata tak boleh masuk syurga semata amalan itu, bukan, dia panggil syurga tu bukan sabilil muawadah wal muqabalah. Macam kita beli jual beli dengan Tuhan, tidak. Kita beli bagi RM100 boleh banyak ni. Mana kita semaya lah, nikmat tu Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semata-mata. Itulah yang dikatakan nikmat yang besar. Kemudian Allah kata apa pula? Ayat yang kita sebut tadi, mana lagi faedah yang ke berapa dah kita tadi? Yang ketiga dia. Tuhan kata kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Hani'an, kalimah hani'an tu maknanya dalam keadaan tenang, tak ada pantang larang. Makanlah, tak ada benda yang takut. Hospital tak ada dalam syurga, klinik tak ada, jual ubat tak ada. Maknanya kita makan hani'an, makan semata-mata nikmat, tak ada pantang larang. Bukan macam atas dunia dulu, waktu muda pantang jumpa, sudah tua pantang larang. Macam-macam kita ada. Baik. Yang keempat, ayat yang kita baca tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum
orang yang beriman diikuti oleh anak cucu yang beriman, maka mereka akan berkumpul di akhirat nanti. Ya Rabbal Alamin, Allahumma jma'na, ya Allah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di atas dunia dengan keluarga kami, kumpulkan balik dalam syurga nanti. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Jadi bagaimana cara kumpul itu? Cara dianya, yang pertama ayah kena beriman, yang kedua anak cucu juga kena beriman. Habis yang kecil macam mana? Timbul soal yang kecil yang tak pandai, tak tahu, tak solat, tak apa lagi, tapi dia mati kecil, tak sempat besar. Kita mengatakan, ulama mengatakan bahawa anak-anak ni dia ikut agama ayah dia. Mak ayah Islam, Islamlah, kita hukum budak tu masuk dalam syurga sekali dengan ibu bapa. Maka haza fadluhu ta'ala 'alal abna. Ayat ini limpah kurnia Allah Taala ke atas anak-anak cucu. Mana kalau ayah tu baik, baik. Ingat tak kita dalam surah Al-Kahfi, ketika Khidir dengan Nabi Musa pergi baiki tembok yang ada harta anak yatim. Tuhan kata apa? Wa kana abuhuma salihah. Ibu bapa tok nenek budak ni soleh. Atas dunia lagi dua soleh, ataupun dua-duanya Nabi pergi jaga harta dia. Atas dunia lagi, bagaimana di akhirat esok? Kita kata Masya Allah, berkatnya ayah yang baik akan turun kepada anak cucu. Kita kata Alhamdulillah. Marilah tuan-tuan, ibu bapa kita jadi orang baik, biar anak cucu kita jadi orang baik. Baik. Kalau ayah dia kurang baik, tapi anak Masya Allah soleh, anak dia kurang, ayah dia kurang, tak apa ibadat, pergi masjid berduk ujung dunia, masuk masjid berselu-selu, maya sunat tak apa ada. Tapi anak dia Masya Allah soleh, wara'. Jadi ayah juga akan mendapat nikmat bi barakati du'ail abna. Dengan sebab doa anak-anak, ayah dia naik darjat. Mana dalil? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Orang ni masuk syurga, dia duduk darjat tinggi. Dia pun mikir, ya aku dulu malah lah ibadat atas dunia, kenapa boleh tinggi darjat ni? Dia pun tanya, fa yaqulu ya rabbi anna li hadhi, wahai Tuhanku, bagaimana aku dapat nikmat tinggi darjat? Dengan ni tuan-tuan, dengan anak-anak, fa yaqulu bistighfari waladika lak, Allah kata dengan sebab istighfar anak-anakmu, Allah Taala angkat darjat kamu. Hadis ini sahih, akhrajahu al hadis akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad wal lafzu lahu wa qawwa isnadahu Az-Zahabi wa Ibnu Katsir wa ghairuhu minal muhaqqiqin. Kita kata sanad dia kuat. Alhamdulillah. Jadi para pelajar, sayang tak sayang kita kepada mak ayah kita? Saya sentiasa berdoa Rabbighfirli, kata Rabbighfirli wali walidayya. Boleh kata tak boleh? Boleh. Jadi ada ibu bapa naik darjat yang tinggi dia sebab doa anak-anak. Anak-anak boleh naik darjat yang tinggi dia sebab solehnya ibu bapa. Jadi kita nak dua-dua pihak. Kita dengan ayah kita jadi anak-anak yang baik, ayah kita jadi dengan anak-anak kita jadi orang soleh, maka kita akan dapat nikmat yang begitu besar. Alhamdulillah. Yang terakhir, Allah kata apa? Tengok dalam ayat kita sebagai penutup, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu akan terikat dengan amalan dia. Jadi kalau kita amalan baik atas dunia ini, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, maka kita akan selamat. Tapi kalau atas dunia itu dia kelentur orang, dia kenak kepada orang, dia jahat pada orang, ataupun dia terjebak dengan amalan-amalan yang tidak baik, maka dia akan terperangkaplah dengan amalan itu, dia terperangkaplah dengan perbuatan itu, sama ada ke neraka, ataupun ke neraka buat sementara, ataupun apa saja yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka timbul tadi ayat kita bincang, bagaimana dengan dosa orang lain. Tuhan kata wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Manusia ni akan ambil apa yang dia buat je. Wala taziru wazratun wizra ukhra. Dosa orang lain kita tak tanggung. Kita kata na'am, tetapi ingat, sekiranya dosa bersebab itu ditanggung. Asah dosa tak tanggung. Kalau bersebab berkait dengan kita, kena tanggung. Jadi para pelajar sekalian, itulah kaedah yang umum mengatakan bahawa anna kulla wahidin rahinun bi amalihi.
setiap orang akan terperangkap, terikat, tergadai dengan amalan dia. Jadi kalau amalan dia baik, bertambahlah kebaikan. Kalau amalan dia buruk, terikatlah dia dengan keburukan. Dan orang lain tidak akan campur tangan hal kita, kecuali kita campur tangan dalam hal orang lain. Seperti menganjurkan maksiat, maka dosa orang itu naik. Ibu bapa, suami tak bertanggungjawab, dosa naik atas kepala, dengan sebab dia tidak bertanggungjawab. Bukan sebab dosa orang naik atas kepala orang lain, tapi dia panggil dosa bersebab. Wallahu alam. InsyaAllah tajuk ni sebenarnya panjang, boleh diperbahaskan. Boleh je kita lajak sampai pukul 10 pagi ni, tetapi oleh kerana kita ada dia punya muqarrar, ada silibah dia, kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat 22 dalam siri yang akan datang.